Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada video kali ini saya akan kongsikan dengan anda berkenaan dengan PKB40. Untuk makluman anda, PKB40 ataupun Skim Peduli Kesihatan untuk kumpulan B40 adalah satu inisiatif kerajaan melalui Kementerian Kesihatan Malaysia yang bertujuan untuk menampung keperluan kesihatan golongan berpendapatan rendah dengan memberi fokus terhadap penyakit tidak berjangkit ataupun NCD. Apakah PKB40? PKB40 merupakan skim peduli kesihatan untuk kumpulan B40 yang merupakan inisiatif kerajaan melalui Kementerian Kesihatan Malaysia KKM yang bertujuan untuk menampung keperluan kesihatan golongan berpendapatan rendah dengan memberi fokus terhadap penyakit tidak berjangkit ataupun NCD. PKB40 ditawarkan kepada rakyat Malaysia yang berada dalam lingkungan pendapatan isi rumah 40% terendah yang dikenali juga sebagai B40 ataupun B40. Penerima bantuan sara hidup BSH dan pasangan mereka yang berumur 40 tahun dan ke atas secara automatik layak menyertai PKB40 dan tiada pendaftaran khusus diperlukan untuk menyertai PKB40. Dan seterusnya, apakah manfaat PKB40? Berikut merupakan senarai manfaat utama PKB40. Yang pertama, saringan kesihatan. Kedua, bantuan alat perubatan. Ketiga, insentif melengkapkan rawatan kanser. Dan yang keempat, insentif tambang pengangkutan. Dan seterusnya, siapakah yang layak menyertai PKB40? Seperti yang saya jelaskan tadi, PKB40 ditawarkan kepada rakyat Malaysia yang berada dalam lingkungan pendapatan isi rumah 40% ataupun lebih dikenali sebagai kumpulan B40. Dan seterusnya kita lihat pula bagaimanakah penerima dapat mengetahui kelayakan mereka untuk menyertai PKB40. Untuk makluman anda, penerima bantuan sara hidup dan pasangannya yang berumur 40 tahun dan ke atas boleh menyemak kelayakan mereka melalui pautan berikut. Pautan ini saya sertakan di ruangan deskripsi. Anda boleh klik pautan berkenaan untuk membuat semakan kelayakan anda. Apabila anda menekan pautan ini, anda akan melihat skrin seperti ini. Hanya masukkan kad pengenalan untuk membuat semakan. Dan seterusnya, ayo kita lihat apakah bantuan-bantuan ataupun manfaat-manfaat yang diberikan oleh PKB40. Manfaat yang pertama merupakan bantuan saringan kesihatan. Apakah senarai saringan kesihatan yang akan dilakukan melalui insentif ini? Berikut adalah senarai pemeriksaan kesihatan yang boleh dibuat. Seterusnya kita lihat pula manfaat yang kedua, iaitu berkaitan dengan bantuan alat perubatan. Apakah kategori bantuan alat perubatan yang ditawarkan? Kalau anda lihat senarai di skrin anda sekarang, terdapat 10 jenis kategori bantuan alat perubatan yang ditawarkan berdasarkan pengesahan oleh pakar di hospital KKM. Misalnya, stand untuk jantung, alat sendi tiruan, alat bantuan pendengaran dan berbagai lagi jenis alat. Dan seterusnya kita lihat pula manfaat yang ketiga, iaitu insentif melengkapkan rawatan kanser. Berapakah nilai insentif yang diberikan? Jumlah insentif adalah sebanyak 1,000. Dan untuk makluman anda, insentif ini adalah bertujuan untuk menggalakkan pesakit melengkapkan rawatan kuratif di Hospital Kementerian Kesihatan Malaysia seperti mana saranan doktor yang merawat. Manfaat ini tidak merangkumi rawatan tradisional ataupun alternatif.
Dan untuk makluman anda juga, insentif ini akan diberikan dalam 2 peringkat. Peringkat yang pertama berjumlah RM300 bila permohonan diterima daripada hospital KKM mengikut proses yang ditetapkan, dan ianya akan dikreditkan terus ke dalam akaun penerima. Dan seterusnya peringkat kedua iaitu RM700 setelah penerima manfaat tamat pelan rawatan kanser seperti yang disahkan oleh doktor yang merawat. Jumlah ini akan dikreditkan terus ke dalam akaun mereka. Dan seterusnya, siapakah yang akan membantu dalam proses untuk membuat permohonan insentif ini? Sekiranya penerima PKB40 menghidap kanser dan masih dalam rawatan, doktor atau pakar perubatan yang merawat akan membantu untuk membuat permohonan bagi pihak penerima. Dan proses ini sudah tentu akan membantu memudahkan urusan pemohon. Dan seterusnya kita lihat pula manfaat yang keempat, iaitu berkaitan dengan insentif tambang pengangkutan. Pertama, bagaimanakah bentuk insentif tambang pengangkutan ini? Insentif tambang pengangkutan akan diberikan bagi perjalanan pergi dan balik, iaitu 2 hala untuk mendapatkan rawatan kanser, iaitu manfaat yang ketiga, dan juga rawatan untuk menggunakan atau memasukkan alat perubatan manfaat 2 di Hospital Kementerian Kesihatan Malaysia mengikut tarikh temu janji yang ditetapkan. Dan seterusnya, berapakah nilai insentif tambang pengangkutan yang diberikan? Nilai insentif adalah bergantung kepada jarak rumah pesakit dengan hospital. Ianya dibayar ke dalam akaun penerima untuk setiap kali perjalanan pergi dan balik hospital ataupun ke rumah, sehingga had maksimum sebanyak 500, iaitu untuk lokasi di Semenanjung Malaysia, ataupun berjumlah RM1,000 bagi negeri di Sabah, Sarawak ataupun Labuan. Dan akhir sekali, bagaimanakah untuk membuat permohonan insentif yang keempat ini? Bagi penerima manfaat kedua, iaitu bantuan alat perubatan, permohonan boleh dibuat melalui Pegawai Kerja Sosial Perubatan. Dan bagi penerima manfaat ketiga, iaitu insentif melengkapkan rawatan kanser, permohonan boleh dibuat melalui doktor yang merawat penyakit kanser tersebut di Hospital Kementerian Kesihatan Malaysia. Secara kesimpulannya, insentif PKB40 sangat-sangat membantu golongan yang memerlukan. Semoga informasi ini berguna untuk anda semua. Itu saja guys, jangan lupa subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.